Islam. Itu pertama kali. Tapi yang hebatnya ialah sekarang anak murid dia sudah ganti dia, tak payah dia. Tak payah barat datang ke sini lagi. Cukup anak murid dia yang menyekat sistem pemerintahan Islam. Anak murid dia. Kata satu majalah Arab, kata zahabal Inggrizul humur wa baqal Inggrizus sumur. Orang putih yang kulit merah sudah balik, tinggal orang putih yang hitam manis tinggal sini. Itu anak murid dia. Anak murid dia tu sebabnya sekarang ni muzik pun tidak payah panggil orang barat datang. Sini ahli-ahli muzik untuk merosakkan umat Islam sudah ramai. Maknanya ahli-ahli muzik barat tak datang dah. Anak murid sudah. Penulis-penulis tentang Islam pun barat dia punya apa nama panggil ahli apa nama panggil ketimuran ni, kita panggil apa? Ahli ketimuran. Orientalis ini sudah tak payah datang lagi sini. Anak murid sudah jadi orientalis. Anak murid dia sudah ramai sini, cukup. Dulu kita tengok film barat, kalau Indonesia ni senuk Hagronje dia tulis tentang Islam dan sebagainya. Sekarang ni tidak payah, tinggal anak-anak murid dia lagi pandai daripada tuan-tuan guru yang di barat itu. Maka kita lihat Turki merupakan negara Islam terbesar abad yang ke-16 Masihi. Ya, Turki merupakan sebuah negara Islam yang terbesar di abad yang ke-16 Masihi. Memang hebat. Sampai tuan-tuan baca buku-buku lama, buku dulu lah, nak ceritakan hebatnya Turki itu, dia kata kehebatan Turki itu, kalau orang barat bom Turki, orang Turki itu boleh sambut bom tu jadi apple. Hebat. Begitu hebat nak cerita. Memang tak ada, tapi cerita naik, cerita hebatnya Turki itu. Bom sambut jadi apple, makan pula tu. Kalau kita baca buku lama-lama dulu lah, macam tuan baca sejarah di Afghanistan, ya. Afghanistan waktu perang dulu Mujahidin dulu ni, dia kata kalau tak turut, tak jatuh bom, dia pening kepala. Pening. Bila jatuh bom tu, berebut-rebut orang pergi nak ambil bom yang ni, dia punya besi-besi tu boleh meniaga pula bom tu. Tu. Nampak? Itu orang Afghanistan lah cerita. Cuba tuan-tuan baca buku Afghanistan yang perang tu makin hebat. Hebatnya apa namanya perang orang-orang Mujahidin ni. Saya nak baca satu kes, cerita panjang. Satu di antaranya dia kata, satu orang itu mati perang Mujahidin tu, orang mati dalam peperang di Afghanistan tu. Seorang tu mati, tengok mati, orang bertanya dia, engkau mati ni syahid ke tak syahid? Kalau kau syahid cuba senyum, senyum orang mati tu. Cuba baca balik buku-buku yang peperangan di Afghanistan. Itu saya ingat cerita banyak. Tapi bagus pula cerita dia tu. Dia ada riwayat dia, macam hadis juga dia buatnya. Itu orang perang. Nak tuan-tuan bayangnya, orang Afghanistan pakai senapang patah boleh kalahkan Rusia tu. Tak hebat ke? Soviet Union ketika itu kalah. Orang tua-tua je, tua-tua senapang patah. Orang Rusia tangkap, engkau perang pasal apa? Aku perang ni bukan kerana apa-apa, aku kan nak mati syahid aja. Itu orang Rusia pening kepala tu. Kita pun begitu, masuk PAS ni kerana nak syahid lah. Tapi kena tangkap, pening kepala. Macam imam kalau imam baca talqin tu, imam talqin, wahai Syanu, sebentar lagi akan datang malaikat, engkau jangan gentar, kata imam tu. Imam kata, so imam tu masuk pula macam. Hebat sungguh. Jangan gentar, cuba dia masuk tak gentar. Tu saya pesankan Pak Imam ni, talqin jangan cakap Melayu, cakap Arab lah. Jadi tengok elok-elok mana yang patut. Pasal Pak Imam ni dia kata kita kena cakap Melayu. Pasal apa? Yang mati tu tak cakap Arab. Dia lupa dalam kubur, kan dalam alam barzakh kan bahasa Arab. Malaikat kan tanya cakap Arab juga. Kenapa terjemah talqin cakap Melayu? Adakah dalam kubur marah buka? Jauh mana pula ni tu. Habis waktu tu balik baik. Tak habis hari ni, ya. Kita lihat, ya, ketua Turki ketika itu khalifah, disebut khalifah. Dia merintah semenanjung Arab, Mesir, Syam, Iraq dan juga Afrika Utara. Kan luas tu.
pemerintahan Turki itu, Turki Uthmani ketika itu. Dan dia kuat bersatu menggoncang Eropah. Itu Turki hebat, menggoncang benua Eropah yang sekarang, termasuk Rumania, Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hungary, Lautan Tengah dan sebagainya. Dan ketika itu kesemua barat terlalu takut, sebabnya yang mereka terpaksa cari Tanjung Pengharapan. Tanjung Pengharapan itu pun ahli sejarah tulis yang bertemu dengan dia siapa? Vasco da Gama, pemohong. Yang bertemu Tanjung Pengharapan, Tanjung Gunung Hop itu ialah Ibnu Majid. Sebenarnya orang Islam yang bertemu dengan Tanjung Pengharapan namanya Ibnu Majid, bukan Vasco da Gama. Tapi kita sejarah kan Vasco da Gama, jawab dulu LCE kan Vasco da Gama, tak lulus pula LCE. Ini tuan-tuan dan puan sekalian, lihat balik sikit lagi. Apa cara mereka nak? Pertama sekali ialah mereka bersepakat membendung arus Islam. Sampai sekarang arus Islam mereka tak berani. Barat takut. Sebabnya waktu satu ketika menteri-menteri pencen berbincang dalam dunia kan, banyak menteri yang pencen. Dia ada persatuan menteri-menteri pencen dunia punya. Mereka mesyuarat. Tapi mereka lupa dalam ni ada orang Islam seorang dua. Dia kata kita sudah pun melingkupkan komunis. Sekarang musuh kita ialah Islam. Dalam mesyuarat menteri-menteri pencen dalam dunia ni ada satu-satuan menteri-menteri pencen. Maklumat itu sampai juga kepada kita. Mereka bermesyuarat, disebut komunis telah pun lebur, maka musuh kita yang terakhir ialah Islam. Tak heranlah Barat cakap, kita tak heran Barat cakap, memang itu dah niat dia pun. Tapi yang kita heran, orang Islam musuh orang Islam. Betul lah orang kata, nak kapak pokok ialah kapak, ulu dia pun asal dari pokok. Kan kayu juga, kayu menolong besi untuk memotong pokok kan? Kan sekarang nak lingkupkan ustaz, kan ustaz juga sekarang. Sekarang ni dah tubuh pula 25 ustaz untuk bersyarah raun tu, nak condemn Islam, nak condemn PAS. Yang tersedih tu puak-puak tu dulu yang mengatakan UMNO kuf tu, UMNO kafir, tak lama dia pula masuk UMNO. Tu saya pesankan tuan-tuan, saya pesanlah dalam hal ni, kita jangan sebut dalam bab ini. Kita nak condemn UMNO, condemn lah, jangan habis-habis, tinggal sikit je, sikit, tinggal ada reserve sikit lah. Bimbang besok masuk UMNO pula kita. Saya nak pesan banyak member-member kita yang masuk-masuk tu semua entam tu, kape, tak lama dia masuk pula. Tanya ni, awak masuk tak kape ke? Kan Nabi kata, Nabi kata apa? Habibaka haunan ma asa ayyakuna baridaka yauman ma. Abrid baridaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Maksudnya, sayangkan kekasihmu itu sekadarnya, jangan sampai habis, jangan 100%, tinggal sikit, 10% menjadilah. Nanti suatu ketika akan menjadi musuhmu. Bencikan musuhmu, marahlah habis-habis, tapi tinggalkan sedikit, reserve sikit, nanti akan menjadi kekasihmu. Begitu. Macam orang perempuan lah, kalau orang pinang dia tak nak sudah, jangan cerca dia, alah misai memerang, jangan. Nanti akan jadi suami dia, baru tahu. Dulu kau kata mesti merang dah suami kau pula. Dengan UMNO pun begitu, jangan habis-habisan, reserve sikit. Ini pasal banyak contoh-contoh kawan kita, sahabat-sahabat kita jadi gitu. Tam, tak lama dia pula duduk sebelah kawan tu. Dulu aku salam, aku kesamak tangan aku, dia kata. Tak lama dia peluk pula kawan tu. Habis kita balik. Maka mereka susun kekuatan, dan akhirnya kerajaan Osmaniyah, Turki Osmani, leka dengan kemewahan, leka, mabuk dengan kesenangan dan kenikmatan. Biasalah di Spanyol pun begitu. Orang-orang Islam dia merintah leka. Kalau Spanyol dulu tengok gondek-gondek orang-orang Spanyol memang lawa-lawa belaka. Kemudian
terbentuklah perjanjian suci di antara Austria, Poland dan lain-lain.